بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد. Maka alhamdulillah puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita memulakan kelas kita pada pagi ini buat bacaan yang pertama. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasul yang diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Juga ke atas para sahabatnya, keluarganya dan mereka yang mengikuti ajaran dan petunjuk baginda sehinggalah kepada hari kiamat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya harap suara saya jelas. Kalau tak jelas tolong tegurlah. Kalau ada masalah pada audio minta tolong tegur. Alhamdulillah. Kita akan memulakan bacaan kita ke atas risalah yang namanya Pedoman Sembahyang Jemaah, Pedoman Sembahyang Berjemaah, susunan daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas pondok Lubuk Tapah di Kelantan. Sekarang ni Datuk kepada Mufti Wilayah Persekutuan Terang Dr. Haji Luqman Hafizahullah. Haji Luqman, ayahnya bernama Tuan Guru Haji Abdullah, anak kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengarang dan penyusun risalah yang kita akan baca. Jadi dia punya biografi dan sebagainya itu boleh dilihat dalam manaqib-manaqib yang ada ditulis oleh Khazanah Fataniyah, oleh blog-blog Pondok Tauhid dan sebagainya yang ada manaqib-manaqib. Baik, kita akan teruskan bacaan kita lah kepada risalah ini untuk menjimatkan waktu. Pengenalan saya tu saya kira tak berapa penting lah. Tak berapa penting. Itu boleh didapat daripada pihak urus setia sendiri. Bagi mereka yang nak tahu background pengabdian saya dan sebagainya. Satu. Dan yang keduanya, soalan-soalan tu kalau ada yang direct berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, boleh tanya terus. Tak payah tunggu sampai hujung sesi. Dia lebih mudah. Kita engage terus kalau kita bincangkan satu persoalan atau satu isu dan ada pertanyaan di dalam isu tersebut, maka kita boleh, saya persilakan untuk direct bertanya supaya kita boleh bincangkan dalam tajuk yang sama.
Kalau yang di luar daripada tajuk ataupun yang tidak ada kaitan yang direct kepada tajuk yang kita bincangkan, boleh ditanya pada hujung sesi, insya-Allah, tak ada masalah. Jadi saya beri keizinan lah, dan saya beri anjuran, sure, kalau yang ada kaitan persoalan tu berkaitan dengan apa yang sedang kita bincangkan, tanya direct saja, tanya direct, supaya boleh kita sama-sama ambil faham dan ambil istifadah daripada perbincangan-perbincangan yang berbangkit, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan muqaddimah bagi risalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Itu muqaddimah bagi risalah ni. Kita tidak berhasrat untuk memperdalamkan perbahasan dan perbincangan ke atas muqaddimah ini. Sebab kalau kita perdalamkan dan kita bincangkan satu persatu isi kandungan muqaddimah ini sahaja, dia mungkin mengambil keseluruhan sesi pada pagi ini. Jadi kita tak masuk secara mendalam dalam perbincangan ini. Mungkin ada pada kain kali, insya-Allah kita akan bincangkan dengan panjang lebar satu persatu, sebab dia ada banyak perbahasan yang menarik tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin, salawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad, keluarganya, sahabatnya. Itu ada perbincangan-perbincangan yang menarik lah daripada sudut ilmiahnya. Tapi kita tinggalkan di sini. Kita terjemahkan sahaja untuk menjimatkan waktu dan fokus kepada isi kandungan risalah secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam itu, selawat maknanya rahmah, dan rahmat Allah yang disertakan dengan pengagungan darjat baginda Rasul, serta selamat keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammadin, atas Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan atas keluarganya Nabi Sayyidina Muhammad, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'in, kesemuanya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu muqaddimahnya, masuk dalam khutbah. Ini nak masuk dalam khutbah risalah. Adapun kemudian daripada itu terjemah daripada amma ba'du lah. Adapun kemudian daripada itu, orang hak mengaji ibarat, orang yang mengaji khususnya dalam tradisi pondok, dia akan kembalikanlah. Kemudian daripada itu kemudian daripada ucapan bismillah, kemudian daripada ucapan alhamdulillah, kemudian daripada doa selawat dan salam ke atas baginda Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Kemudian daripada itu, bahasa mudah kita ringkasnya, kemudian daripada itu, kemudian daripada muqaddimah inilah. Itu. Jadi kita mengaji kitab kita kata kitab turas lah, kitab Jawi ini khususnya, ataupun kitab Arab termasuk sekali. Kita ada dua cara ataupun dua teknik dalam bacaan kitab. Yang pertamanya, kita meneliti dan mengkaji ibarat, susunan bahasa kalimah yang digunakan, perkataan-perkataan yang dipilih untuk dijadikan sebagai statement. Itu dipanggil pengajian ibarat lah. Orang mengaji ibarat, kalau kami belah sini, belah utara ni, dipanggil orang mengaji ibarat. Ibarat ni maksudnya nas ataupun teks kitab. Yang keduanya ialah mafhum daripada ibarat. Mafhum daripada apa yang diperkatakan, apa yang disebutkan dan apa yang ditulis. Jadi insya-Allah kita akan cuba menggabungkan kedua-dua cara ni, kedua-dua teknik ini. Tapi pada bukan semua keadaan lah. Ada keadaan yang kita perlu kepada kajian ibarat, kita akan buat kajian ibarat. Ada keadaan yang mana tak perlu kepada kajian ibarat, kita ambil mafhumnya secara direct supaya lebih memudahkan dan mencepatkan pembahasan kita.
Baik, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada muqaddimah ini, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya dan sahabatnya, maka tak kala melihat hamba akan sesetengah saudara-saudara hamba. Tuan Guru Haji Abdul Rahman mensifatkan ataupun mengkisahkan bagaimana beliau boleh menyusun risalah ini. Ini disebut dalam kajian ibrat disebut sebagai asbabul ba'isah. Sebab-sebab ataupun rangsangan kenapa penulisan ini dilakukan. Maka tak kala melihat hamba akan setengah saudara-saudara hamba daripada kaum muslimin lah yang menunaikan sembahyang berjemaah pada setengah-setengah tempat. Jadi Tuan Guru tak sebutlah tang mana dia tengok, di mana nama negeri, di kampung dia ke, di kawasan dia ke, di luar kawasan dia ke. Ini kerana dia tidak memberi sebarang faedah pada menyebutkan nama lah. Bahkan lebih umum sebegitu supaya menjaga hati tempat-tempat yang berkaitan. Hal keadaannya setengah saudara-saudara hamba tu, sebahagian daripada kaum muslimin yang Tuan Guru tengok sembahyang tu, sembahyang berjemaah, meninggal mereka itu akan adab-adab baginya bagi solat jemaah. Jadi Tuan Guru kata, saya tengok pada sesetengah tempat kaum muslimin sembahyang berjemaah dan saya dapati jemaah mereka itu dilakukan dalam keadaan tidak mengamalkan dan tidak meraihkan adab-adab solat jemaah yang sepatutnya. Mungkin ada sebahagiannya ditinggalkan, mungkin ada sebahagiannya yang tidak betul seperti mana yang dituntut dan sebagainya. Maka bergerak fikiran hamba, ini kita panggil asbabul ba'ithah, ini kita panggil rangsangan untuk beliau menulis dan menyusun risalah. Maka bergerak fikiran hamba akan menulis satu risalah. Risalah ni kalau bahasa kita ialah satu tulisan yang kecil lah, yang sedikit. Kalau kitab tu dia besar, jadi risalah ni kecil. Asal makna risalah ni kalau bahasa klasik dia sebut surat kiriman lah. Dan orang tak tulislah surat ni sampai 100 muka surat. Surat ni beberapa helai kertas sahajalah. Jadi risalah dia ambil daripada makna tu lah. Maksudnya penulisan yang sedikit, yang nipis, yang kecil, yang menyata ia saya tak sebutkan tentang muka surat. Sebab kat saya takut muka surat tak sama. Kalau dekat saya ni muka surat 1. Kalau dalam kitab yang saya pegang ni muka surat 1. Jadi PDF yang diberikan tu saya tak pasti muka surat berapa. Tu ada sahabat kita, saudara kita dah sebutkan ataupun dah tuliskan tentang muka surat berapa tu. Muka surat 3. Sebab kalau dalam risalah saya ni muka surat 1. Muqaddimah. Maka bergerak fikiran hamba akan menuliskan satu risalah yang menyata ia risalah ini akan setengah adab-adab yang tertentu baginya bagi solat berjemaah. Tak semualah. Tuan Guru sendiri menyatakan bahawasanya yang disusun dan yang dimasukkan dalam risalah ini, yang beliau bercadang untuk susun dan tulis ini hanyalah sebahagian-sebahagian daripada adab. Maksudnya mungkin ada sebahagian adab yang tidak disebutkan dalam risalah ini dan boleh didapati di dalam risalah-risalah ataupun kitab-kitab penulisan yang lain. Jadi dia memberikan satu gambaran kepada kita, maksudnya walaupun insya-Allah kita akan habiskan risalah ini insya-Allah dengan izin Allah, tapi masih lagi ada risalah-risalah lain yang perlu kita mengaji, kaji, belajar dan faham dan baca supaya kita boleh gabungkan segala maklumat yang berkaitan untuk diri kita. Jadi itu maksudnya lah. Dia tak bubuh semua. Bahagian ulama sebut terkadang ada di dalam sungai itu perkara yang tidak ada di dalam laut. Ada yang di dalam sungai, tidak ada dalam laut. Dan sebaliknya, vice versa. Artinya tak semua benda tu berada pada satu tempat lah.
Itu memberikan kepada kita satu kefahaman. Ilmu ni mengaji, dia kena banyak buah lah. Dia kena banyak buah. Khususnya dalam bab solat Jumaat ni ada banyak risalah yang kecil-kecil seumpama ni. Begitu juga dengan perbahasan di dalam kitab-kitab yang lebih besar yang mungkin menambahkan maklumat yang tidak ada di dalam kitab yang kecil-kecil. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin ada yang dalam kitab kecil-kecil ini, risalah yang kecil-kecil ni, maklumat-maklumat yang tidak disebutkan di dalam kitab yang besar-besar. Itu benda yang sepatutnya kita faham. Jadi kalau tak ada dalam kitab kita mengaji tu, jangan kata tak ada lagi. Mungkin ada dalam kitab lain. Itu maksud dia. Ini kefahaman yang kami dapat daripada pengajian yang guru. Kita mengaji sebuah kitab, dua buah kitab. Belum pasti lagi kita telah menguasai keseluruhan maklumat dan perbahasan yang ada di dalam tajuk itu. Jadi kita boleh ambil pendirian. Mungkin kita boleh katakan bahawasanya saya tak mengaji lagi benda ni, ataupun saya tidak jumpa lagi masalah ni. Kitab yang saya mengaji tak ada masalah ni disebutkan. Jadi tidak menafikan ada masalah itu disebutkan dalam kitab-kitab yang lain-lain. Maka itu satu rangsangan untuk kita lebih banyak mutalaah, mengaji dan belajar kitab-kitab yang berlainan tajuk lah dalam isu yang sama. Yang menyata ia risalah ini akan setengah adab-adab yang tertentu baginya bagi solat berjemaah supaya dapat kelebihan solat jemaah bagi mereka itu dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu. Sebab ada setengah-setengah adab itu merupakan adab yang wajib dan ada sebahagian adab itu merupakan adab yang sunat. Maka adab yang sunat itu sekiranya tidak dilaksanakan, dia tidak menjejaskan kesahihan solat. Jadi dia punya kesannya ialah tak ada pahala lah. Tak dapat pahala. Tapi kalau adab-adab itu merupakan adab yang wajib, kegagalan untuk melaksanakan adab yang wajib itu membawa kepada batalnya solat. Jadi Tuan Guru lebih fokuskan kepada isu ni lah. Lebih fokuskan kepada untuk menjaga kesahihan solat. Dan lebih daripada itu untuk menghasilkan pahala yang sepatutnya kita dapat dengan solat jemaah. Dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu sekira-kira, ni syarat lah dia panggil, dapat kelebihan solat jemaah, terpelihara daripada batal sembahyang, sekira-kira syaratnya mengamati mereka itu dan mengamat-amati mereka itu sekiranya mereka memerhatikan isi kandungan risalah insya-Allah. Dan hamba susunkan di dalamnya dalam risalah ini Tuan Guru punya plan lah. 3 fasal. Ada 3 tajuk. Dan 1 khatimah dan 1 penutup. Satu penyudah, 1 penutup. 3 tajuk itu kita breakdown. Satunya tajuk yang pertama, fasal yang pertama pada menyatakan hukum berjemaah, hukum solat berjemaah dan kelebihan solat berjemaah. Itu fasal yang pertama yang kita akan bincang dalam muka surat selepas ni. Tajuk yang kedua ialah, fasal yang kedua ialah pada menyatakan syarat-syarat bagi sah mengikut imam, sah qudwah itu. Sah jemaah tu. Jadi tajuk yang kedua, fasal yang kedua ialah perbincangan tentang syarat-syarat sah berjemaah. Dan dia merupakan tajuk yang paling panjang dan paling besar di dalam risalah ni lah. Dan fasal yang ketiga pada menyatakan adab sembahyang berjemaah. Pada menyatakan adab sembahyang berjemaah. Adab yang sunat-sunat. Ini tajuk yang ketiga. Itu fasal yang ketiga. Dan 1 khatimah, 1 penutup, 1 tajuk last pada menyatakan uzur solat berjemaah. Itu lebih kurang 1 muka 1 line yang terakhir. Khatimah berada pada helaian terakhir ataupun 2 helai terakhir berdasarkan kepada cetakan. Dan khatimah itu akan disebutkan di dalam khatimah risalah ini uzur-uzur solat berjemaah. Apakah uzur-uzur yang boleh berlaku kepada seseorang yang menyebabkan dia tidak dituntut untuk solat berjemaah. Itu dalam khatimahnya lah. Baik. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan. Ini harapan daripada penulis ataupun penyusun risalah ini, Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala.
bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini risalah bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, pembaca ini risalah. Dan bahawa menjadi ya Allah akan ini risalah, jadikan ikhlas semata-mata menuntut keridaan-Nya Allah. Kerana bahawasanya ia Allah itu sangat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wabillahi taufiqi, hanya dengan Allah lah pemberi taufik. Li ahsani tariqi, bagi jalan yang terbaik. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya serta dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan bantuan Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azimi lagi maha agung. Itu khutbah dan muqaddimah bagi risalah. Kita masuk dalam tajuk pertama. Fasal pertama. Pada menyatakan hukum sembahyang jamaah dan kelebihannya. Itu tajuk dia. Fasal pertama, yakni tajuk pertama ni, pada menyatakan hukum sembahyang jemaah, apakah hukumnya? Ada khilaf, perbezaan pendapat ulama tentang hukum-hukumnya. Dan kelebihannya, kelebihan salat jemaah. Ini untuk menaikkan lagi semangat kita. Dalam bahasa Arab disebut tasji'. Tasji' ni maksudnya menggemarkan lagi, targhib. Menggemarkan lagi kita untuk melaksanakan salat jemaah bila kita tahu kelebihannya, kita tahu hukumnya, kita tahu kelebihannya, maka kita akan lebih bersemangat untuk melaksanakannya di atas jalan yang betul. Ini sebab kenapa didahulukan 3 tajuk ini dengan tajuk pertama, iaitu hukum salat berjemaah dan kelebihannya. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan disyarakkan sembahyang berjemaah kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Jadi sembahyang berjemaah ini disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Gitu. Sini ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Yang pertamanya, bila kita sebut solat berjemaah, dia maknanya ialah berjemaah dalam solat. Dia berbeza salatul jamaah dalam bahasa Arab, berbeza dengan makna salatul zuhri, berbeza dengan makna salatul jumaati. Salatul zuhri, salatul subhi, salatul asri, salatul isya'i. Maksudnya sembahyang isya. Nama bagi solat. Isya tu merupakan nama bagi solat. Jumaat tu ialah nama bagi solat. Salatul duha. Duha tu merupakan nama bagi solat. Yang biasanya diambil daripada waktu. Biasanya lah. Biasanya diambil daripada waktu. Kadang-kadang diambil daripada sebab. Contohnya salatul hajat. Maka hajat tu nama bagi solat. Ataupun salatul istikharah. Sembahyang istikharah. Istikharah tu nama bagi solat. Diambil nama tu dengan diambil daripada sebab kenapa solat itu didirikan. Salatul zuhur diambil daripada masa sembahyang itu didirikan. Salatul subuh diambil daripada masa solat itu didirikan. Dia berbeza dengan salatul jamaah. Salatul jamaah diambil, bukan dia, jamaah itu bukan nama bagi solat. Jamaah itu ialah keadaan solat itu dilakukan. Jadi salatul jamaah dengan maksud al-jamaah fi solah. Berjamaah di dalam sembahyang. Berjamaah di dalam sembahyang. Itu daripada sudut namanya. Salatul jamaah dengan maksud al-jamaah fi solah. Berjamaah di dalam sembahyang. Satu. Kemudian bila sebut kata jamaah, bahasa kitanya sembahyang beramai-ramai lah. Sembahyang beramai-ramai. Ramai mana yang dimaksudkan? Ada 2 jenis ramai. Yang pertamanya, ramai yang telah disyaratkan. Jamaah itu merupakan satu angka yang khusus, tidak boleh kurang daripadanya. Seperti dalam mazhab Syafi'i, solat Jumaat itu mesti tidak kurang daripada 40 orang. Maka kalau orang solat Jumaat, dalam qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sembahyang 38 orang solat Jumaat, dia tak panggil solat Jumaat. Dia tak panggil berjemaah pada solat Jumaat. Sebab tak cukup bilangan minimum yang diperlukan. Itu satu jenis. Jenis yang kedua ialah
jamaah itu, sembahyang beramai-ramai itu tidak dihadkan dan tidak diletakkan banyak mana sepatutnya. Tetapi diletakkan syarat minimum juga, iaitu dua orang. Seperti mana yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW, al-jama'ah imamun wal ma'mum. Solat berjamaah itu ialah imam dan makmum. Maka Nabi SAW telah meletakkan kadar individu ataupun bilangan yang diperlukan untuk menghasilkan solat berjamaah secara umum. Tidak termasuk solat Jumaat, sebab solat Jumaat dia dah khususkan dah. Iaitu sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang imam dan seorang makmum. Sama ada imam dan makmum itu ada hubungan dan pertalian, saling kenal mengenal di antara 2 orang itu, ayah dengan anak atau suami dengan isteri kah, orang kampung dengan sama-sama orang kampung kah, ataupun tidak ada kenal mengenal di antara 2 orang tersebut. Contoh kita singgah sembahyang dekat R&R kah, surau dan masjid tepi jalan kah, kita tak kenal pun siapa dia yang jadi makmum kita, ataupun kita tak kenal pun siapa yang kita ikut sebagai imam tu, masih lagi dikira jemaah. Sebab dia tidak mensyaratkan pertalian itu. Jemaah hanyalah imam dan makmum. Ikatan yang hasil daripada imam dan makmum. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat jemaah ini seperti mana yang disebutkan dalam risalah kita ini, disyariatkan, disyarakkan kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Ini fakta yang perlu dijelaskan. Dia ada 2 lapis ataupun 2 makna yang perlu kita faham, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Antaranya Imam Syafi'i sebut dalam hasyiahnya, Imam Said Jordani sebutkan dalam syarahnya dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan disyarakkan solat berjemaah di Madinah ini ialah disyarakkan menzahirkan solat jemaah. Bukan bermaksud solat jemaah itu pada ketika di Mekah tidak wujud ataupun tidak diwajibkan. Tetapi yang dimaksudkan ialah penzahiran solat jemaah itu berlaku setelah Nabi berpindah ke Madinah. Boleh faham? InsyaAllah. Jadi setelah Nabi berpindah ke Madinah, barulah diperintahkan untuk menzahirkan solat jemaah. Dia tidak menafikan kalau kita biasa berjumpa dengan hadis-hadis Nabi ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi telah pun melaksanakan solat jemaah. Nabi telah pun melaksanakan solat jemaah di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah dan bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya. Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berjamaah bersama dengan beberapa orang kaum muslimin, berjamaah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam selepas daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka jemaah itu telah pun berlaku di Mekah, tetapi tidak disyariatkan dengan makna tidak diwajibkan untuk menzahirkan salat jemaah tersebut, kerana keadaan kaum muslimin pada masa itu masih lagi belum kuat dan terdapat banyak gangguan sekeliling daripada musyrikin Arab Mekah pada ketika itu. Jadi yang dimaksudkan kat sini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala, penzahirannya berlaku di Madinah dan kewujudan solat jemaah itu telah pun ada kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi semenjak Nabi berada di Mekah lagi. Dan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama melakukan solat jemaah ini di kalangan manusia. Ini yang disebutkan oleh Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala di dalam karangannya. Baik, maka kita boleh faham dekat situ, yang dimaksudkan dengan disyarakkan di Madinah ialah disyariatkan penzahirannya. Disyariatkan penzahiran salat jemaah itu di Madinah. Kerana di Madinah telah Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin telah mendapat keluasan dan juga telah mendapatkan keupayaan untuk melaksanakan solat jemaah tanpa diganggu oleh musyrikin. Dan ialah solat jemaah ini ketentuan umat ini, dia merupakan salah satu daripada khususiyah, satu benda yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia merupakan satu keistimewaan yang terdapat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita, yang tidak ada pada umat-umat sebelum ini.
yang tidak didapatkan dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu, dan mereka Nabi-Nabi terdahulu bersama dengan pengikut-pengikut muslimin pada masa itu tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Diri solat tu sendiri juga khilaf ulama. Adakah Nabi-Nabi terdahulu juga melaksanakan solat ataupun tidak? Pecah pada dua pendapat. Sebahagiannya mengatakan ya, Nabi-Nabi terdahulu juga sebahagiannya disyariatkan solat bagi diri mereka. Sebahagian ulama lagi mengatakan tidak, kerana tidak ada nas ataupun tidak ada petunjuk yang jelas yang menunjukkan tentang bahawasanya Nabi-Nabi terdahulu juga solat. Juga tidak terdapat arahan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menunjukkan bahawasanya Nabi-Nabi terdahulu juga diperintahkan solat. Di atas pendapat ulama yang mengatakan Nabi-Nabi terdahulu juga diperintahkan untuk mengerjakan solat, maka khilaf pula, berselisih pula pendapat ulama bagaimana solat yang dilakukan oleh mereka. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya solat yang dilakukan oleh mereka itu berbeza dengan aturan solat yang dilakukan oleh kita, yang seperti mana kita maklum yang kita lakukan sekarang. Dia berbeza daripada sudut pergerakan, kelakuan, masa, rakaat dan sebagainya. Itu ada khilaf yang panjang lah. Dan bila kita melihat kepada hadis Isra' Mi'raj, contohnya, ni kita masuk dalam bulan Rajab dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita akan terdedah dan kita akan mendengar kisah Mi'raj Nabi SAW. Bila mana Nabi dapat perintah sembahyang 50 waktu itu, turun bertemu semula dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, umat kamu tidak akan mampu melaksanakan 50 solat dalam sehari semalam. Maka mintalah kurang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hujah bagi sebahagian ulama yang mengatakan Nabi-Nabi terdahulu juga ada solatnya. Ada solatnya. Kerana Nabi Musa mengetahui makna solat tersebut. Dan Nabi Musa menyatakan bahawasanya tidak ada kemampuan bagi umat kamu untuk melaksanakan 50 solat sehari semalam. Kerana umat aku sendiri tak mampu. Jadi situ ada hujah daripada sebahagian ulama mengatakan Nabi terdahulu juga sebahagiannya bersama dengan umat mereka diperintahkan untuk solat. Cuma yang pastinya tidak ada maklumat yang jelas bagaimana solat itu dilakukan. Sebab bila kita mengaji dalam bab solat secara khusus sekalipun, kaifiat ataupun cara solat Nabi sebelum daripada Isra' dan Mi'raj itu berlaku, dan kaifiat solat yang dilakukan oleh Nabi selepas daripada Isra' dan Mi'raj itu berlaku, kedua-dua itu berbeza. Nabi telah pun solat sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu pasti. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Tetapi bagaimana bentuk solat tersebut, rakaatnya, apa bacaannya di dalam solat dan sebagainya itu, dia berbeza ataupun tidak 100% sama dengan kaifiat cara solat yang kita lakukan sekarang selepas daripada peristiwa Mi'raj itu berlaku. Gitu. Maka maksud khususiah bagi umat ini, kembali pada kita punya tajuk, maksud solat ini merupakan satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini, bermaksud solat yang kita lakukan seperti mana yang kita lakukan, yang kita lihat dan kita tahu bagaimana Nabi lakukan. Kan bila dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat, yakni kamu tahu aku sembahyang. Maka itulah merupakan khususiah bagi umat ini, sembahyang yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Berdiri betul dulu, kemudian rakaat, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud pula, kemudian duduk membaca tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ataupun bangun melakukan rakaat yang seterusnya. Itulah kaifiat itu. Atur cara yang sebegitulah yang dikatakan sebagai solat yang merupakan khususiyah bagi umat Nabi kita Muhammad SAW, dan berjemaah di dalam solat itulah yang merupakan khususiyah bagi umat ini. Itu maksud bagi kenyataan. Dan ialah solat berjemaah ini ketentuan umat ini seperti Jumaat pun merupakan khususiah bagi umat kita Nabi Muhammad SAW. Solat Jumaat dan dua hari raya, solat Aidilfitri dan Aidil Adha, juga merupakan khususiah bagi umat Nabi kita Muhammad SAW, dan iaitu hukumnya
Ini masuk dalam hukum solat jemaah. Sunat muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Di sisi Rafi'i. Di sisi Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka solat berjemaah ini ada, kita masuk dalam tajuk hukum bagi solat jemaah dekat sini. Ada beberapa pendapat yang berkaitan ataupun yang meletakkan solat jemaah ini dalam kategori mana. Di sisi Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, berpandangan merupakan solat jemaah ini hukumnya ialah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Maksudnya dia tidak wajib, satu. Dan yang keduanya dia muakkadah. Dia perkara yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut untuk dilakukan oleh Nabi, oleh kita. Juga dengan makna sunat ini merupakan sesuatu perkara yang sentiasa dilazimi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut sunat muakkadah dalam konteks ibadah kita, bila kita jumpa ini merupakan sunat muakkadah, ini merupakan sunat muakkadah. Muakkadah dengan maknanya sangat-sangat dituntut, berarti dia merupakan sesuatu benda yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut sunnah muakkadah, berarti dia merupakan satu perkara sunnah yang sangat-sangat dijaga oleh Nabi SAW dan tidak ditinggalkan melainkan atas alasan-alasan dan uzur-uzur yang tertentu sahaja. Maka di sisi Imam Rafi'i dia sunat muakkadah, satu pendapat. Dan kata qil, kata sebahagian ulama yang lain, dia sunat kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah, satu benda yang sunnah, bukan wajib, dan dikifayah. Artinya, sekiranya dia telah dilaksanakan oleh sebahagian kaum muslimin yang lain, maka ketuntutan sunnah itu telah pun dilaksanakan. Seperti mana menjawab salam. Sunnah muakkadah ni seperti mana, sunnat kifayah ni seperti menjawab salam. Memberi salam. Sunnat jawab salam tu wajib kifayah. Memberi salam. Bila kita beberapa orang bertemu dengan satu jemaah, satu kumpulan yang lain, maka tak perlulah setiap orang yang datang itu memberi salam, memadai satu wakil saja. Dia punya sunnah muakkadah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Adapun jawab azan, adapun jawab salam itu ialah wajib kifayah. Itu pendapat yang kedua. Kata qil, pendapat yang ketiga, sebahagian ulama lagi mengatakan hukum solat berjemaah ini ialah fardu ain. Fardu ain. Maksudnya wajib di atas setiap orang Islam melaksanakan solat secara berjemaah dan tidak gugur tuntutannya apabila dilakukan oleh orang lain, kita sendiri kena buat solat berjemaah. Itu pendapat yang ketiga. Itu tiga pendapat. Dan terlebih sahih, maksudnya yang paling kuat dalilnya dalam mazhab kita, di sisi Nawawi, di sisi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fardu kifayah. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama Syafi'i. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bersetuju dengan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Solat jemaah ini hukumnya ialah fardu kifayah. Dia satu kefarduan, satu kewajipan, tetapi secara kolektif, secara kifayah. Dia bukan secara aini, bukan secara individual. Maksudnya bila mana dah dilaksanakan oleh sebahagian muslimin mengikut syarat-syarat yang ditetapkan, maka gugur tuntutannya, gugur kewajipannya daripada orang lain. Ini panggil fardu kifayah. Macam solat jenazah jugalah. Ada kematian berlaku di tempat kita. Bila mana jenazah itu diselenggarakan dengan cara yang betul oleh sebahagian daripada manusia yang di situ, yang berada di situ, maka kita tidak wajib lagi untuk melakukan perkara yang sama sebab mereka dah buat dah. Ni bahasa tok guru tua-tua kita sebut, mereka dah buat, kita tak payah. Fardu kifayah ni mereka dah buat, kita tak payah. Tapi kalau tak ada siapa pun buat, maka dosanya itu, kesalahan itu ditanggung oleh setiap orang yang boleh melakukannya di kawasan itu. Maka ni pendapat yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i sekarang lah. Pendapat yang dipilih dan pendapat yang dinyatakan dalam mana-mana kitab fiqh berkaitan dengan salat jemaah ialah pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salat jemaah itu ialah hukumnya fardu kifayah. Maka orang yang melaksanakan salat jemaah ini, dia dapat pahala fardu lah. Sembahyang tu dah fardu, satu. Dah dapatlah pahala fardu sembahyang, satu. Sembahyang yang dilakukan secara berjamaah tu dapat pahala asing pula, pahala fardu juga.
pahala wajib juga. Dan kita maklum bahawasanya pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunat lah. Melainkan ada beberapa pengecualian masalah. Baik. Sambung lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan tak dapat tiada, ni bila sebut kata fardu kifayah, maka dia ada syarat yang perlu diraihkan. Dan tak dapat tiada, maksudnya mestilah daripada zahir ketandaan jamaah. Bila dia fardu kifayah, dia merupakan syiar, dia merupakan petanda keislaman. Maka perlu zahir tanda tersebut, perlu tanda syiar, perlu zahir syiar tersebut. Dan tak dapat tiada, yakni mesti, wajib, perlulah daripada zahir ketandaan jamaah. Bagaimana zahir ketandaan jamaah tersebut? Dengan mendirinya, dengan melaksanakannya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Kalau kampung tu kecil, bilangan orang, kalau sebahagian ulama sebut bilangan ahlinya tidak lebih daripada 30 orang laki-laki contohnya, kecil lah. Ataupun 50 orang laki-laki muslimin yang dewasa, contohlah, kecil lah kampung kecil-kecil ni. Memadai mendirikannya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Maka melaksanakan solat berjamaah di satu kawasan sahaja dah cukup untuk menzahirkan syiar. Artinya, bila jemaah tersebut telah dilaksanakan pada tempat itu, maka orang dapat tahu itu merupakan kawasan orang Islam ataupun wujudnya kaum muslimin di tempat itu. Jadi kalau tempat yang kecil, memadai satu tempat saja melaksanakan solat jemaah. Satu tempat saja melaksanakan solat jemaah. Dan tempat itu, panjanglah perbincangannya tentang tempat-tempat tersebut. Mestilah tempat yang tidak sukar untuk kita berkumpul. Dia bukan di hujung kampung, dia menyusahkan orang yang di hujung sebelah sini untuk pergi ke hujung sebelah sini. Dia mestilah berada pada kawasan yang semua orang boleh akses. Maksudnya dia boleh masuk sembahyang di situ, berjemaah di situ tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa segan, tanpa ada rasa kurang senang untuk sembahyang di situ. Maka tidak boleh dijadikan sebagai tempat solat jemaah itu rumah individu. Sembahyang di rumah tu imam contohnya, ataupun kita sembahyang di rumah ketua kampung dan kita laksanakan jemaah di situ, maka tu merupakan satu perkara yang tidak menzahirkan syiar, tak cukup syarat. Sebab sebahagian orang segan nak pergi sembahyang jemaah kat situ. Sebahagian orang dia rasa kurang selesa bila mana dia nak pergi sembahyang kat situ, tak mungkin dia ada masalah peribadi dengan tuan rumah tersebut, tuan tanah tersebut dan sebagainya. Maka dia perlu dilaksanakan dan dilakukan di tempat yang neutral, yang siapa-siapa pun boleh pergi. Itu syarat dia. Itu kalau kampung kecil lah. Kampung kecil, penempatan yang sedikit, memadai didirikan solat jemaah itu pada satu tempat sahaja. Dah gugurlah tanggungjawab fardu kifayah dan telah zahir syiar Islam di tempat itu. Dan beberapa tempat di dalam kampung besar. Kalau kampung tu besar, contohnya kaum muslimin dewasa yang ada di situ, contohlah kita kata lebih daripada 100 orang ataupun lebih daripada 200 orang, kampung besar, bandar besar, daerah dan sebagainya, maka dia perlu dilaksanakan di beberapa tempat. Beberapa tempat secara spesifik tidak disebutkan. Tidak dinyatakan dalam mana-mana kitab fiqh beberapa tempat secara spesifik. Cuma bila disebutkan dia merupakan syiar di dalam Islam, maka kadar yang diperlukan ialah kadar yang mencukupi untuk menzahirkan syiar tersebut. Maksudnya kalau tempat tersebut bila mana didirikan dua solat jemaah di dua tempat berasingan, telah pun zahir Islam, zahir wujudnya kaum muslimin di tempat tersebut, maka memadai. Kalau perlukan kepada 3 tempat solat jemaah, 3 tempat. Kalau perlukan kepada 4 tempat, 4 tempat. Macam kita sekarang yang hidup dalam kawasan bandar, kita perlukan lebih daripada 4-5 tempat lah, bandar besar. Satu taman, satu surau contohnya, satu taman, satu masjid contohnya. Gitu. Sebab untuk menzahirkan bahawasanya di situ ada penempatan kaum muslimin dan di situ sembahyang solat jemaah didirikan dan boleh disertai oleh mana-mana kaum muslimin dengan senang hati, dengan mudah. Jadi tidak ada spesifik angka yang tepat untuk disebutkan banyak mana solat jemaah yang perlu didirikan pada satu kawasan bila mana kawasan itu besar, kaum muslimin yang ramai. Yang ada ialah indikator kayu aras
yang menyebutkan solat itu perlu didirikan sehingga nyata syiar di kawasan tersebut. Nyata syiar kawasan tersebut dengan maksud nyata jelas bahawasanya di situ ada kaum muslimin dan di situ Islam diamalkan. Jadi bila dah didirikan pada satu tempat, nisbah bagi kampung yang kecil, penempatan yang sedikit, dan beberapa tempat nisbah bagi penempatan yang banyak, baharu lepas tuntutannya, tuntutan fardu kifayah. Tuntutan fardu kifayah salat berjemaah, dengan sekira-kira zahir segala pihaknya, segala arahnya, siapa-siapa pun yang mai daripada kawasan tersebut, mai daripada arah mana sekalipun, zahir nyata ketandaan jemaah, syiar jemaah tersebut. Tanda ni syiar lah. Maksudnya siapa-siapa pun mai, dia boleh akses maklumat secara mudah kat sini ada didirikan jemaah. Dan tempat didirikan jemaah itu tempat yang mudah untuk diakses oleh kebanyakan orang. Maka jika muafakat mereka itu kaum muslimin. Atas mendirikan solat jemaah ini di dalam segala rumah-rumah. Kalaulah dia pakat buat jemaah di rumah masing-masing. Dalam kampung tu ada 15 rumah. Dalam taman tu ada 150 biji rumah contohnya. Dan setiap rumah tu melaksanakan solat jemaah secara per rumah. Setiap rumah buat solat jemaah masing-masing. Contohnya. Dan tiada zahir dengan dia ketandaan. Tak zahirlah sebab buat dalam rumah mana nampak. Mana nampak sembahyang jemaah tu berlaku ke dalam rumah tu. Walaupun kita masing-masing buat dalam rumah masing-masing, jemaah dengan anak bini kita dan sebagainya. Nescaya tiada gugur fardu. Maka tidak gugur fardu kifayah pada masa tu, pada ketika itu. Sebab tidak zahir syiar jemaah didirikan pada kawasan tersebut. Jemaah didirikan pada kawasan tersebut. Tidak zahir syiar. Bila tidak zahir syiar, maka tidak gugur tuntutan fardu kifayah daripada diri kita yang berada di kawasan itu. Maka jika tertegah mereka itu, jika terhalang mereka itu daripada mendirinya solat jemaah atas barang yang disuruhkan dia, mengikut cara yang diperintahkan. Maksudnya solat jemaah ini perlu dizahirkan, perlu dijadikan sebagai syiar kawasan tersebut, tapi tak boleh buat, ada halangan ataupun tak mau buat, ada bantahan daripada masyarakat dan sebagainya, nescaya memperang akan mereka itu oleh imam atau gantinya ganti imam. Imam kat sini maksudnya pemerintah. Ganti imam maksudnya ganti pemerintah, mereka yang diberikan kuasa oleh pemerintah untuk mengurus tadbir urusan agama kaum muslimin. Kita sekarang ni jabatan agama lah. Suruh perang. Suruh perang ni maksudnya suruh ambil tindakan lah. Dulu cerita dia suruh perang lah. Sebab biasanya orang dulu, sejarah dulu-dulu, awal-awal Islam dan sebagainya, ketika Nabi SAW masih hidup, ataupun selepas daripada zaman Nabi, zaman Salafus Salih dan sebagainya, mereka yang enggan mendirikan jemaah ni maksudnya mereka yang menentang Islam. Mereka yang menentang dan menindas umat Islam. Maka pemerintah pada masa itu akan mengambil tindakan untuk memerangi mereka. Itu dululah, macam kita sekarang ni. Konteks perang tu maksudnya mengambil tindakan. Konteks itu mengambil tindakan untuk memastikan jemaah itu didirikan juga. Menghilangkan bantahan dan menghilangkan halangan supaya solat jemaah itu boleh didirikan secara terbuka dan zahir tanda syiar solat jemaah di tempat itu. Habis. Nescaya memperang akan mereka itu oleh imam, oleh pemerintah, atau gantinya ganti imam, yakni ganti pemerintah. Mereka yang diberikan kuasa oleh pemerintah untuk menguruskan urusan kaum muslimin. Tiada lainnya, bukan pemerintah dan bukan orang ataupun badan yang diberikan kuasa untuk menguruskan hal ehwal kaum muslimin, tidak ada kuasa dan tidak ada hak untuk melaksanakan tindakan ni. Ni daripada sudut autoriti lah, kita sebagai orang kampung dan sebagainya, kita perlu laporkan kepada pemerintah, perlu laporkan kepada jabatan agama, tempat kami tak boleh buat jemaah, ada halangan dan sebagainya. Kita boleh tak ambil tindakan sendiri, bergaduh, berperang dengan orang-orang yang tak bagi tersebut? Tak boleh. Sebab ini bidang kuasa di luar daripada bidang kuasa kita, di bidang kuasa pemerintah dan mereka yang ada kuasa untuk menguruskan benda ni. Jadi bukan boleh saja-saja menimbulkan pecah belah dalam masyarakat lah. Pemerintah yang perlu mengharmonikan perbalahan ataupun halangan tersebut, ataupun mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut.
Saya nampak ada soalan tak saat ni? Ada soalan daripada sahabat kita. Tapi kalau di Amerika contohnya ada tempat tak dapat untuk masjid tapi menggunakan premis yang mana kat situ masih boleh menzahirkan solat jemaah. Kalau macam ini tetap mengangkat fardu kifayah kan, Ustaz? Ya. Jawapan bagi soalan ini ya. Dia tak disyaratkan masjid. Dia tak disyaratkan surau. Bahkan pada zaman Nabi SAW dulu, sembahyang jemaah sebelum daripada dibina masjid di Madinah, Nabi sembahyang di kawasan lapang. Jadi dia mana-mana tempat yang lapang yang boleh dilaksanakan solat jemaah, sah dilakukan solat jemaah. Sekarang ni masjid dan surau lah. Tapi kalau bukan masjid, bukan surau pun, dia mesti tempat yang boleh diakses oleh mana-mana muslimin. Dia bukan hak milik individu dan hak milik peribadi yang menyebabkan kita segan, kita rasa malu Allah nak masuk. Macam soalan tersebut, di Amerika tersebut tak dapat masjid tapi mesti menggunakan premis yang membolehkan kaum muslimin masuk sembahyang dekat situ bila-bila masa untuk melaksanakan solat dalam tu, ya terangkat fardu kifayah. Lagi pula bila kita tengok situasi dunia kita zaman sekarang ini, contohnya di negara Amerika, bukan negara yang diperintah dan dikuasai oleh umat Islam, maka dia ada sedikit kelonggaran dalam melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Yang pentingnya komuniti muslimin di tempat tersebut perlu mencari cara untuk menzahirkan solat jemaah mereka dengan supaya orang muslimin yang lain tahu bahawasanya di situ ada komuniti muslimin. Dengan adanya solat jemaah di situ, ada maklumat dan ada petanda petunjuk yang syiar yang menunjukkan bahawasanya di situ ada komuniti muslimin yang aktif. Itu maksud dia. Satu. Kemudian soalan yang seterusnya, macam mana kalau masjid dan surau itu dekat tak sampai 1 kilometer? Boleh ke hanya hidupkan masjid? Dia kembali kepada masalah tadi. Tempat kita tu tempat yang ramai penduduk ataupun sikit penduduk? Tempat yang ramai penduduk ke ataupun sikit penduduk? Kalau tempat tu ramai penduduk, di mana pada masa solat itu masuk waktu solat zuhur, masuk waktu solat subuh, waktu solat asar, maghrib dan isya tu, ramai muslimin dewasa yang cukup syarat untuk melaksanakan solat jemaah ni. Kalaulah ramai dan memadai hanya kepada satu tempat, macam kita sekarang lah, realiti kita sekarang, kita hanya perlukan satu masjid contohnya untuk kawasan yang ramai. Satu masjid tu dah cukup. Surau-surau yang kecil-kecil tu sekiranya didirikan solat berjemaah itu pun memadai. Walaupun dekat dan sebagainya. Ditengok kepada situasi setempat. Kalau ada banyak surau dan surau tersebut, macam mana kalau masjid dan surau itu dekat tak sampai 1 kilometer? Tak ada masalah. Dia tidak ada masalah pada jarak. Boleh saja secara berdekatan. Tak ada masalah. Boleh ke hanya hidupkan masjid? Boleh sekiranya masjid itu merupakan tempat tumpuan utama dan surau itu merupakan surau yang dihidupkan pada sesetengah keadaan saja. Tak ada masalah. Kita tak boleh nak letakkan satu jawapan untuk semua keadaan. Sebab tu saya kata tadi, dia melihat kepada adakah zahir syiar jamaah pada kawasan itu ataupun tidak. Kalau hanya dengan masjid sudah mencukupi untuk menzahirkan syiar jamaah, cukup. Tapi kalau tidak cukup hanya dengan masjid, contohnya kawasan tersebut terlalu besar, macam setengah-setengah daripada kawasan kediaman kita yang sangat besar. Yang masjid ada dan masih lagi perlukan kepada surau-surau yang lain dan sebagainya, maka perlukan hidup tempat itu juga. Sebab surau itu hanya dalam kawasan perumahan, tapi biasanya zuhur penghuni keluar kerja. Ya, tu saya kata. Itu yang saya maksudkan tadi. Untuk menetapkan masjid ataupun surau lah masalah kita sekarang ni, masjid tak ada masalah sangat. Surau itu perlu dihidupkan solat jemaah padanya ataupun tidak, melihat kepada keperluan. Kalau tidak zahir syiar bahawasanya kawasan tersebut didirikan solat jemaah, melainkan dengan menghidupkan surau tersebut, maka wajib menghidupkan surau tersebut. Tapi kalau telah pun zahir syiar bahawasanya penduduk kawasan tersebut ada tempat solat jemaah dan solat jemaah didirikan secara aktif di tempat tersebut dan syiarnya zahir, maka
memadai dengan tempat tersebut. Contohnya masjid sahaja. Dia tidak ada masalah sangat pada situasi-situasi ini. Habis. Maka tu sedikit sebanyak info pengenalan terhadap solat jemaah. Kemudian dia nak masuk tuan kitab kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala, nak masuk tentang fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan solat jemaah. Dan telah datang beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihan solat jemaah lah. Setengah daripadanya, maksudnya sebahagiannya, antara khabar-khabar, antara hadis-hadis yang menyatakan kelebihan solat jemaah ni, khabar Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sabda Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatah. Artinya bermula solat berjemaah terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darjat. Dengan 27 darjat. Situ. Maka darjat ini ada beberapa makna yang ditafsirkan oleh ulama. Antara makna yang paling mudah dan yang paling jelas ialah darjat sini dengan maksud solat. Sebagian ulama mentafsirkan makna darjat dekat sini ialah pahala ataupun kelebihan. 27 darjat artinya 27 kelebihan. 27 darjat artinya 27 pahala. Yang paling masyhur di kalangan ulama, maksud 20 darjat ialah 27 solat. 27 solat. Itu yang kita kata sembahyang sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada 27 solat yang dilakukan secara bersendirian. Mengikut tafsiran sebahagian ulama, kebanyakan ulama yang mentafsirkan makna darjat dekat sini artinya solat. Maksudnya sembahyang berjemaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang, sembahyang bersendirian, dengan 27 solatnya. Orang yang sembahyang zuhur contohnya 27 kali bersendirian, dengan orang yang sembahyang zuhur sekali secara berjemaah, maka lebih afdal mereka yang sembahyang zuhur sekali secara berjemaah itu solatnya lebih afdal daripada 27 solat yang dilakukan secara bersendirian. Itu adalah tafsiran yang masyhur di kalangan ulama. Dan dia tidak menafikan antara satu sama lain lah. Tafsiran ulama tersebut tidak menafikan antara tafsiran yang satu lagi dengan yang satu lagi. Darjat pun makna lebih kurang, pahala pun makna lebih kurang, kelebihan pun makna lebih kurang. Dia saling komplement, dia saling melengkapi makna tafsiran satu sama lain. Itu. Dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga ada satu hadis yang lain yang bunyinya lebih kurang sama, tapi dalam hadis tersebut menyebutkan 25 darjat. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 25 darajatan. Ada satu hadis dalam Bukhari dan Muslim juga menyebutkan tentang hadis tersebut. Maksudnya solat jemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan gandaan 25 darjat. Jadi sini ada perbezaan daripada sudut angka lah. Ada perbezaan daripada sudut angka. Dalam hadis yang dalam kitab kita ni, dalam risalah kita ni disebut 27. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga menyebutkan, ada satu hadis yang menyebutkan kelebihan itu 25 darjat. Kelebihan itu hanyalah 25 darjat. Maka dekat situ seseolahnya ada pertembungan di antara kelebihan. Maka ulama telah pun mengharmonikan di antara dua mafhum ini, dua makna ini dengan beberapa jalan, dengan beberapa huraian. Yang pertamanya, kata sebagian ulama, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala satu ketika memaklumkan kepada Nabi kelebihan solat jemaah itu 25 kali gandaan. Dan pada kali yang lain Allah menyebutkan, Allah memberitahu kepada Nabi SAW, Allah menambah kepada Nabi SAW dan juga pada umatnya daripada 27 gandaan, daripada 25 gandaan kepada 27 gandaan. Itu satu tafsiran yang diberikan oleh ulama. Tafsiran yang kedua yang diberikan oleh ulama mengatakan bahawasanya yang kecil itu tidak menafikan kelebihan yang kecil itu tidak menafikan kelebihan yang besar. Maksudnya tidak ada pertembungan
hanya perbezaan daripada sudut sedikit dan banyak. Dan perbezaan itu tidak menghasilkan pertemuan. Sebagian ulama lagi mensyarahkan hadis-hadis tersebut dengan mengatakan bahawasanya perbezaan itu datang daripada kaifiat dan juga bentuk bagaimana solat itu didirikan. Perbezaan daripada sudut khusyuk, perbezaan daripada sudut bilangan jemaah, perbezaan daripada sudut tempat jemaah, perbezaan daripada sudut kualiti jemaah dan sebagainya. Dia menghasilkan perbezaan di antara 27 kali gandaan dan 25 kali gandaan. Dan sebagian ulama lagi mentafsirkan menyelesaikan perbezaan di antara dua angka ini dengan menyebutkan 25 kali gandaan itu untuk solat secara sir, solat secara perlahan. 25 gandaan. Manakala untuk solat secara jahar, solat secara nyaring, nyata ni, macam solat subuh, maghrib dan isya, maka gandaannya ialah 27. Lebih dua kat mana? Lebih dua kata ulama, iaitu satunya ialah makmum mendengar bacaan imam. Itu tidak didapati dan tidak wujud dalam sembahyang sir. Makmum mendengar bacaan imam, satu. Dan yang keduanya makmum mengaminkan bacaan imam. Maka ini dua perkara yang tidak ada di dalam solat sir secara berjemaah. Dalam solat zuhur kita secara berjemaah, dalam solat asar kita secara berjemaah, kita tidak mendengar bacaan imam, satu. Yang keduanya, kita tidak mengaminkan bacaan imam. Maka ulama mengatakan bahawasanya antara tafsiran yang diberikan oleh ulama tentang dua hadis ini ialah solat gandaan 25 kali ganda itu ialah solat jemaah secara sir, secara perlahan. Manakala 27 kali ganda itu ialah solat berjemaah secara jahar, secara terang-terangan. Itu beberapa tafsiran yang diberikan oleh ulama dalam menghimpunkan dan mengharmonikan di antara dua angka dalam hadis ini. Dan setengah daripadanya khabar Tabrani daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Ini hadis riwayat Imam Tabrani daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa berjalan ia kepada sembahyang fardu berjemaah. Maksudnya sesiapa yang menuju ke tempat yang dilaksanakan solat jemaah, maka iaitu seperti kerja satu haji. Maka pahalanya itu seperti mana pahala mengerjakan satu haji. Dan barang siapa berjalan ia kepada solat sunat berjemaah lah, solat sunat hari raya, solat sunat gerhana dan sebagainya, maka iaitu seperti kerja umrah yang sunat. Pahalanya, pahala menuju ke tempat dilaksanakan solat-solat tersebut. Itu antara kelebihan solat jemaah lagi. Maksudnya bukan solat jemaah tu saja ada pahala yang besar. Menuju dan pergi ke tempat dilaksanakan solat itu juga merupakan ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar. Habis. Dan setengah daripadanya khabar Tirmizi daripada Anas pula. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik juga. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bermakna, hadis ini maksudnya, barang siapa sembahyang ia 40 hari di dalam berjamaah, mendapat ia akan takbiratul ihram, mengiringi imam. Ini disebut dalam hadis dengan namanya takbiratul ula. Dia takbiratul ihramnya itu selepas daripada takbiratul ihram imam. Ini dalam bahasa hadis disebut sebagai takbiratul ula. Maksudnya dia berada dalam solat, dia telah pun berada di tempat solat sebelum daripada imam sebelum daripada imam memulakan solat. Dan dia takbir masuk ke dalam solatnya selepas imam takbir masuk ke dalam solat imam. Ini yang dinamakan sebagai takbiratul ula. Sebahagian ulama memberikan kadar masa takbiratul ula tu ialah daripada imam takbiratul ihram imam yang pertama tu dengan bacaan Fatihah imam. Sebelum daripada imam baca Fatihah, kalau kita makmum masuk dalam solat berjamaah sebelum daripada imam memulakan bacaan Fatihah dia, kita dah mendapat fadilat takbiratul ula ni.
Takbiratul ula ni merupakan satu benda yang sunat. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib. Tapi masa di mana kita memulakan sembahyang tersebut. Kalaulah kita masuk dalam jemaah tersebut sebelum daripada imam memulakan Fatihahnya. Dan maksudnya masih lagi imam membaca doa iftitahnya. Imam Allahu Akbar, imam terus baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita terus masuk dalam sembahyang, tidak lagi menunggu-nunggu. Sebelum daripada imam memulakan bacaan Fatihahnya, maka masa itu disebut sebagai masa takbiratul ula. Dan takbiratul ula seperti mana yang disebutkan dalam hadis, dia ada kelebihannya. Itu. Barang siapa sembahyang ia 40 hari di dalam berjemaah, mendapat ia akan takbiratul ihram mengiringi imam. Maka kelebihan makmum yang sempat takbiratul ula bersama dengan imam sebanyak 40 hari. 40 hari ini kali waktu lah. Kali waktu. Sehari 5 waktu, 40 kali 5. Di surat baginya 2 kelepasan. Maka fadilat takbiratul ula ni Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan dari Nabi SAW menjamin dengan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang sentiasa memulakan solat berjemaah bersama dengan imam dan dia dapat takbiratul ula ni, dia dapat 2 kelepasan. Dia dapat 2 pas. Satu, kelepasan neraka. Dia selamat daripada azab neraka. Kerana ini merupakan tanda orang yang beriman. Ini merupakan tanda orang beriman. Dan kedua, kelepasan daripada nifaq. Kelepasan daripada munafik. Kelepasan daripada munafik. Kelepasan daripada nifaq. Yakni perangai munafikin. Iaitu, kata tuan kitab kita ni, percahaya zahir, ingkar batin. Itu tafsir bagi nifaq lah. Nifaq ialah keadaan di mana seseorang itu menzahirkan keislaman dalam masa yang sama menyembunyikan kekufuran. Maka orang yang macam tu disebut sebagai orang munafik, hypocrites. Orang yang hipokrit, orang yang munafik. Maka orang yang sentiasa menjaga solat berjamaahnya dan sentiasa dapat takbiratul ula bersama dengan imamnya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi ni, dia dapat 40 hari berjamaah bersama dengan imam serta dapat takbiratul ula bersama dengan imam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin dirinya lepas daripada akidah munafik. Akidah munafik. Gitu. Ini kelebihan yang sangat besar lah. Selain daripada kelebihan berjemaah, dalam kelebihan berjemaah itu ada satu lagi kelebihan disebut sebagai takbiratul ula. Takbiratul ula. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan takbiratul ula, kita mesti telah berada dan bersedia untuk sembahyang sebelum daripada sembahyang itu didirikan. Ini satu rangsangan dan satu galakan bagi kita lah untuk awal ke tempat jemaah. Kita takkan dapat takbiratul ula bila mana orang qamat, orang tengah qamat, kita baru turun daripada kenderaan. Kita takkan dapat. Kita takkan dapat takbiratul ula bila mana kita orang qamat, kita baru bergerak ke masjid ataupun ke tempat solat jemaah. Takbiratul ula hanya dapat kita capai bila mana kita telah pun berada di tempat berjemaah, bersedia untuk solat jemaah sebelum daripada imam memulakan solat. Ini satu rangsangan dan satu galakan untuk kita untuk awal ke tempat jemaah. Itu makna hadis ni. Kerana menanti-nanti dan bersedia untuk solat secara berjemaah tu merupakan alamat orang yang benar iman dia. Sebab tu dia dapat 2 kelepasan kat sini. Satu kelepasan daripada api neraka. Yang keduanya kelepasan daripada cap nifak. Kelepasan daripada cap nifak. Cap munafik. Itu benda yang perlu kita ambil berat. Gitu. Selesai. Habis tu hadis-hadis yang datanglah dan banyak lagi lah hadis-hadis kelebihan tentang solat jemaah ni. Antaranya Nabi sebut sekiranya mereka tahu kelebihan solat berjemaah pada waktu subuh dan pada waktu isya dalam satu hadis yang lain, nescaya mereka akan datang untuk melaksanakan solat itu secara berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak di atas salji. Itu antara hadis lain yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan berjemaah dalam solat. Banyak lagi lah. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan tentang kelebihan solat secara berjemaah yang tidak disebutkan dalam risalah kita ni. Ini untuk menambahkan kita punya gemar dan juga minat dan semangat kita untuk sentiasa menjaga jemaah. Habis. Kemudian tuan kitab kita mendatangkan beberapa contoh amalan
ulama-ulama dan generasi salaf bagaimana mereka melihat pentingnya solat berjemaah di dalam kehidupan mereka. Jadi kita berhenti dulu kat sini sebab dia agak panjang. Masa kita pun dah hampir habis. Jadi kita sambung kemudian insya-Allah pada sesi yang akan datang. Kita akan lihat bagaimana contoh-contoh yang ada daripada generasi salaf mengambil berat tentang urusan solat berjemaah ni dan kedudukan solat jemaah di dalam kehidupan mereka. Dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam risalah ni insya-Allah. Kita sambung pada sesi akan datang insya-Allah. Ada soalan lagi tak? Saya tengok sekejap. Soalan, adakah kelebihan takbiratul ula hanya khas untuk jemaah pertama di satu kawasan atau mana-mana jemaah yang mula selepas jemaah pertama pun masih termasuk dalam hadis ini? Baik, soalannya berkaitan dengan takbiratul ula, adakah khusus untuk jemaah pertama pada satu kawasan ataupun mana-mana solat jemaah? Jawapannya ialah takbiratul ula ni tidak khusus kepada mana-mana jemaah. Mana-mana solat jemaah boleh dikira masih lagi masuk dalam, maksudnya mana-mana jemaah masih lagi menawarkan fadilat takbiratul ula. Walaupun jemaah tu berdua, kita dua orang saja dengan kawan kita singgah sembahyang masjid, jemaah yang asal telah pun habis dan kita pergi makan dulu ke waktu rehat, baru kita pergi sembahyang dekat surau jabat kita dan sebagainya, masih lagi menawarkan fadilat takbiratul ula yang sama. Masih lagi menawarkan fadilat takbiratul ula yang pertama. Mana-mana solat jemaah yang didirikan, dalam setiap jemaah tersebut ada fadilat takbiratul ula. Ada fadilat takbiratul ula. Maksudnya dia cuma kelebihan itu hanya terdapat dalam jemaah saja. Dalam jemaah yang keberapa tak ada masalah. Tidak ada had ataupun tidak ada sekatan takbiratul ula hanya untuk jemaah pertama ataupun hanya untuk jemaah rasmi masjid itu saja. Jemaah yang diimami oleh imam rasmi masjid itu tak. Takbiratul ula ialah satu kelebihan yang ditawarkan dalam mana-mana jemaah. Contohnya macam RNR. Kita dapat ke surau jam 3 petang. Kita sampai ke surau jam 3 petang. Masih lagi dapat ke fadilat takbiratul ula? Ya, masih lagi dapat. Asalkan kita masuk di dalam solat tersebut sebelum daripada imam memulakan Fatihah rakaat yang pertama. Tanpa melihat adakah jemaah tersebut jemaah yang ramai ataupun sedikit, tanpa melihat adakah jemaah tu jemaah rasmi ataupun jemaah yang secara kecil-kecilan, tak. Kita tak melihat ke arah tu. Takbiratul ula ialah fadilat yang akan diperolehi oleh mana-mana makmum yang sempat takbiratul ihram sebelum daripada imam memulakan bacaan Fatihahnya dalam rakaat yang pertama. Itu makna fadilat takbiratul ihram. Makna ataupun huraian tentang fadilat takbiratul ula. Selesai. Soalan yang lain. Sekiranya solat berjamaah dengan anak di rumah. Anak masih lagi belum baligh. Belum sempurna lagi rukun solatnya. Adakah dikira berjamaah? Ya. Adakah dikira berjamaah? Ya. Fadilat jemaah tu dapat. Fadilat jemaah tu dapat. Ni tak masuk dalam fardu kifayah tu nah. Fardu kifayah tu dia perlu dilakukan di luar daripada rumah. Yang macam kita bincang tadi. Ni nak dapat adakah jemaah tersebut berlaku hasil atau tidak? Ya. Dengan syarat anak tersebut meraihkan dan melaksanakan solat dengan sempurna. Dia wuduk dengan elok, dia menutup aurat dengan elok, dia sembahyang juga dengan elok, cukup rukunnya, cukup syaratnya. Kita berjemaah dengan anak itu, walaupun anak kita masih belum baligh, adakah dikira jemaah tersebut dan adakah dapat pahala jemaah tersebut? Jawapannya ya. Jemaah tersebut dikira sah, berlaku, valid dan juga pahala jemaah juga dapat. Walaupun dengan anak yang masih belum baligh, dengan syarat sempurna anak tersebut solat, menjaga segala rukun dan syarat solat seperti mana solat yang sepatutnya. Dia berwuduk dengan betul, tutup aurat dengan betul, melaksanakan solat dengan betul, jemaah tersebut berhasil, dapat pahala jemaah dan tidak ada masalah pada baligh ataupun tidaknya anak tersebut, tak ada masalah. Kita niat berimam lah ya. Ya, niat berimam lah. Niat berimam. Kita niat berimam. Maksudnya makmum lah yang dapat fadilat takbiratul ula ni, makmum lah. Imam tak dapat fadilat takbiratul ula sebab dia
Fadilatul ula tu selepas daripada takbiratul imam. Kita yang makmum ni akan dapat fadilat takbiratul ula bila mana kita masuk dalam solat, niat jemaah sembahyang. Saya aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala sebelum daripada imam memulakan bacaan Fatihah dia. Jadi kalau sembahyang tu sembahyang subuh, maghrib dan isya, mudahlah kita nak tentukan masa tu. Kalau zuhur dengan asar, maka kita kena agaklah. Kita kena agak. Maksudnya masa dia tu singkat saja. Antara takbir imam, takbiratul ihram dan juga bacaan Fatihah imam tu singkat je. Jadi sebelum daripada imam memulakan bacaan Fatihah dia, kita dah perlu masuk dalam solat. Kita dah kena mulakan solat kita, takbiratul ihram kita dalam tempoh masa yang sikit tersebut untuk dapatkan fadilat takbiratul ula. Ustaz, yang 40 hari itu untuk 5 waktu solat ke baru dapat bebas dari munafik dan api neraka? Kalau 40 hari itu satu waktu je yang istiqamah jemaah, dikira tak? Ada beberapa pandangan ulama tentang isu 40 hari yang disebutkan dalam hadis ni. Ada beberapa huraian ulama tentang isu 40 hari yang disebutkan dalam hadis. Satu, pendapat yang pertama mengatakan 40 hari itu berturut-turut. 40 hari berarti satu hari 5 waktu. Kali dengan 40, 45, 220, maksudnya 40 hari 200 waktu. 200 waktu. Sebahagian ulama menyebutkan berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Okey, 40 hari berturut-turut. Dalam masa berturut-turut itu, adakah disyaratkan semua waktu solat ataupun sebahagian waktu solat? Situ khilaf pula. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya walaupun bukan semua waktu solat dalam 40 hari itu, tapi dalam setiap hari itu dia sempat satu waktu takbiratul ula bersama dengan imam. Sekurang-kurangnya. Maksudnya mungkin dia hanya sempat subuh saja takbiratul ula bersama dengan imam, tapi hari-hari. Ataupun zuhur saja, ataupun maghrib saja, ataupun isya saja yang sempat hari-hari. Ini ikut pendapat yang mengatakan mensyaratkan berturut-turut. Satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih banyak dipakai oleh ulama, pendapat yang lebih banyak diterima oleh ulama, ialah dia tidak mensyaratkan berturut-turut. Sebab tidak ada dalam hadis yang mensyaratkan berturut-turut. Kalau disyaratkan berturut-turut, nescaya Nabi akan sebut. Dan dalam nas akan sebut dengan jelas. Contohnya macam puasa kafarah kerana jimat di siang hari bulan Ramadan. Dia kena puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Disebut lagu tu. Jadi, maka kebanyakan ulama mengatakan tidak disyaratkan berturut-turut 40 hari. Tapi yang dimaksudkannya ialah 200 waktu. 200 waktu. Kan? 40 kali 5, 200. Yang maksudnya kata kebanyakan ulama yang dimaksudkan ialah 200 waktu. Maksudnya, artinya ialah kalau kita dapat 200 waktu berjemaah serta dapat fadilat takbiratul ula, dapat kelebihan dalam hadis ni. Itu maksud yang lebih banyak disebutkan oleh ulama. Jadi sama ada kita buat 200 waktu tu berturut-turut ataupun sepanjang hidup kita, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita perlu sekurang-kurangnya kita perlu bilang lah. Sekurang-kurangnya kita perlu bilang. Hari ini dapat 2 waktu. Hari ini dapat 2 kali takbiratul ula. Okey. 2. Esok dapat lagi 2 ataupun 3. Bilang bagi cukup 4. Bagi cukup 200 waktu. Dalam seumur hidup kita. Susah atau tak? Tak susah. Bahkan kalau kita boleh konsisten setiap hari dapat 1, 2 waktu, 2, 3 waktu untuk takbiratul ula bersama dengan imam, kita dah melepasi lama dah angka 40 hari. Mengikut pendapat yang lebih diterima oleh kebanyakan ulama. Dia bukan satu benda yang susah, tapi dia memerlukan kita punya komitmen untuk kita buat benda tu saja. Gitu. Kalau boleh dapat 40 hari berturut-turut tu lagi baguslah. Sebab 40 hari berturut-turut tu dia akan ada kesan yang lebih bagi orang yang menjaga takbiratul ula secara berturut-turut 40 hari, 5 waktu tu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengikut imam yang baca Fatihahnya, yang bacaan Fatihahnya ada huruf tertukar sebutannya semasa solat berjemaah. Semasa solat Jumaat. Ini masalah yang masih kita tak masuk lagi. Kita tak masuk lagi dalam perbincangan tu, tak apalah. Saya ambil masa sikit untuk jawab. Bagaimana jika kita mengikut imam yang bacaan Fatihahnya ada huruf tertukar sebutannya semasa solat Jumaat?
Fatihah yang tertukar huruf, kita perlu lihat sama ada huruf yang ditukarkan itu masih lagi dalam bacaan yang sah ataupun bacaan yang tidak sah. Sebahagian daripada huruf tersebut masih lagi terdapat dalam bacaan yang sah. Contohnya sad dengan sin pada sirat. Kalimah sirat, ihdinas siratal mustaqim dengan sad. Bacaan dengan sin juga masih lagi dibenarkan. Ihdinas sirat. Masih lagi dibenarkan. Ada khilaf pada qiraat dekat situ. Maka kalau huruf yang ditukar itu masih lagi dianggap bacaan yang sahih, sah Jumaat tersebut. Tapi kalau huruf yang ditukar itu ialah bacaan yang tidak sah, bacaan Fatihah yang tidak sah, contohnya waladdallin, dad tu ditukar dengan ta, waladdallin dengan ta, bukan dengan dad, dengan ta. Macam ta. Maka yang tu tidak ada khilaf pada bacaan itu merupakan bacaan yang salah. Kalau imam membaca Fatihah dengan huruf yang salah, Jumaat tersebut tidak sah. Jumaat tersebut tidak sah. Kita wajib cari tempat Jumaat yang lain. Kalau tak sempat dah, untuk jemaah tersebut dia wajib ulang baliklah. Maksudnya Jumaat tersebut perlu dilakukan semula. Kalau kita secara individu wajib, kalau tak buat Jumaat semula, wajib gantikan dengan Zuhur. Sebab Jumaat itu tidak sah. Tapi secara umumnya Jumaat di tempat itu perlu diulang semula. Perlu diulang semula. Kalau panjang masa untuk kita sedar bahawasanya bacaan itu tidak sah, maka perlu ulang semula juga khutbahnya. Itu akan dibincangkan dalam kitab kita lah, yang salah kita nanti insyaAllah. Cuma jawapan secara ringkas untuk soalan ini, kalau huruf yang ditukar dalam Fatihah itu menyebabkan bacaan Fatihah imam tidak sah, maka tidak sah Jumaat itu. Tapi kalau pertukaran huruf itu masih lagi masuk dalam kategori bacaan yang sah, maka sah Jumaat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Nanti kita sambung kemudian insya-Allah pada sesi yang seterusnya insya-Allah minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita meneruskan perbincangan kita. Kalau ada kesalahan ataupun ketidakjelasan itu mohon ditegur dan mohon disebut supaya kita boleh tambah baik lagi kita punya perjalanan kelas kita ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa balik pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tansalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi ada apa-apa yang di luar kelas? Tak ada. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya mohon izin undur diri dulu lah.